Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi para sahabat PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, bersama dengan sahabat-sahabat di platform kita yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung bacaan kita pada kitab sunnah Rasulullah dalam sehari-hari. Jadi kita berada pada sunnah berkaitan dengan sujud. Kalau sebelum daripada ni kita dah baca sunnah berkaitan dengan rukuk dan juga i'tidal. So hari ini kita sambung pada sunnah berkaitan dengan sujud. Matlamat kita dalam kehidupan beramal ini, daripada kehidupan beragama, adalah kita nak kalau boleh kita praktikkan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar dalam kehidupan baginda. Bukan sekadar seorang tu dia kata dia sayang kepada Nabi, dia sambut maulid Nabi, dia buat perayaan-perayaan kerana nak mengaitkan peristiwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya tidaklah terlalu besar pada pandangan para sahabat, dan sebahagiannya mereka tak pandang pun perkara seolah-olah nak sambut hari kelahiran Nabi dan seumpama dengannya. Tapi yang paling utama ialah mencontohi kehidupan Nabi, mencontohi amalan ibadat Nabi, mencontohi atau melaksanakan beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang paling utama dalam kehidupan kita. Sebab itu kita berusaha untuk belajar, mencari apa sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam kehidupan baginda untuk kita contohi, kerana Allah Taala yang kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi walaupun kita kata kita tak tahu banyak, tapi sekurang-kurangnya manhaj, metodologi kita dalam beribadat adalah kita berusaha untuk menepati apa yang Nabi buat. So kita akan senantiasa mencari-cari dalam benda ni Nabi buat macam mana, dalam benda ni buat macam mana, apa pandangan, apa riwayat yang ada dalam bab masalah ni. Okey, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat, dan macam mana sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi inilah sebenarnya kehidupan kita utama dalam hidup ni. Kita nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkuman atau dalam kerangka yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebahagian daripada buku yang kita boleh jadikan sebagai panduan, dan banyak lagi lah kalau kita nak kumpulkan semua hadis-hadis Nabi itu terlalu banyak. Cuba kita buat dalam ringkasan ini, mudah-mudahan nanti kemudian hari kita dapatlah kita kumpul sikit-sikit mana-mana yang boleh disandarkan kepada Nabi secara sahih lah. Pastinya jangan beramal dengan hadis palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan, tapi dengan syarat-syarat yang telah digariskan oleh para ulama. Ada yang kata ni tak nak amal hadis dhaif. Salah, bukanlah tak nak beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan, tapi kita nak beramal dengan garis panduan yang disebut oleh para ulama. Bukan asalkan hadis buat, tak tahu hadis palsu satu, hadis dhaif yang terlalu dhaif pula dua. Dia tak terlalu beza dengan dhaif yang sedikit atau dhaif yang ada asal sebelumnya. Itu perkara-perkara yang perlu dijelaskanlah kepada orang yang belajar dalam ilmu hadis. Tapi yang utama kita katakan, kita nak belajar dan beramal sesuai dengan apa yang Nabi bagi tahu, yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat hadis yang sahih, ataupun hasan ataupun dhaif yang sedikit yang boleh diangkat kepada darjat diterima. So apa yang kita nak buat hari ni ialah nak sambung bab sujud pula. Sujud.
dan sunnah-sunnah yang dibuat dalam sujud. Baik, bila kita iktidal, kan sebelum ni kita kata iktidal kita panjang lah. Jika seorang Muslim membaca zikir-zikir ini, ia dapat memperpanjangkan rukun salat ni, iaitulah rukun iktidal yang kita dah baca pada minggu lepas. Maka hari ni sambung sujud. Daripada iktidal, turun sujud. Disunnahkan untuk merenggangkan kedua lengan dari kedua sisi tubuh dan merenggangkan perutnya dari kedua paha. So, bila kita turun tu, janganlah tangan kita ni duduk di tubuh, rusuk. Kita kena buka sikit. Bagi lelaki lah terutamanya. Dan merenggangkan perutnya dari kedua paha. Perut pula jangan kita kata sampai peringkat ketak perut kita. Lipat tu terkepit perut tengah-tengah. Renggangkan maknanya duduk tu agak jauh sikit, selesa. Perut kita pun terbuka, anggota kita semua duduk bersendirian. Anggota-anggota tu dia boleh bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lengan kita, siku kita, tangan kita, pergelangan tangan kita, bahu kita dan seumpama dengannya, rukuk mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan, semualah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di saat itu direnggangkan. Merenggang maknanya tangan ni kita renggangkan daripada rusuk dua-dua dan paha direnggangkan daripada perut. Hal ini sebagaimana hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau yakni baginda salat, baginda merenggangkan kedua tangannya sehingga terlihat putihnya bahagian dalam ketiak beliau. Kalau Nabi pakai baju lengan ni, dia terbuka tu, nampak putih ketiak Nabi ni daripada orang yang sebelah tengok. Kerana begitu Nabi meregangkan antara anggota-anggota dia. Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, Ummul Mukminin, dia kata apa? Nabi SAW, jika beliau sujud, andai seekor anak kambing melewati kedua tangannya, maka dia boleh melewatinya. Jadi kalau Nabi buka depan tu, kira-kira kalau kambing nak lalu pun muat. Maknanya sifat regangan, bukan kata regang sikit-sikit dah. Regang betul-betul Nabi. Di mana kalau dia semayang tu, tangan dia ni diregangkan sehingga anak kambing nak lalu pun boleh. Jadi ini menunjukkan kesungguhan dalam merenggangkan kedua tangan. Disunahkan merenggangkan kedua tangan ini selama tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya, sebagaimana juga dalam masalah rukuk tadi. Jadi dengan syarat kita tengok orang sebelah lah dalam solat solat berjamaah, bila kita duduk rapat-rapat tu tak boleh nak itu, tak apalah macam ni rapat pasal ni. Tapi kalau kita solat sendirian, kita jadi imam, kita regangkan. Masa Nabi duduk depan, dia buat regang, sahabat-sahabat nampak. Tapi bagi yang duduk dalam saf mungkin taklah nampak orang macam tu, dia bukalah sekadar yang dia mampu ketika berada di dalam saf. Disunnahkan juga jika orang yang solat sujud, ia merenggangkan kedua pahanya, tidak menempelkannya dan tidak meletakkan perutnya di atas kedua pahanya, akan tetapi dijauhkan kedua pahanya itu dari perutnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu dalam kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika baginda sujud, baginda merenggangkan kedua pahanya, tidak meletakkan perutnya pada bahagian apa pun dari pahanya. Jadi betul-betul lah, perut dengan perut, kaki dengan kaki, paha dengan paha, tangan dengan tangan, lengan dengan lengan, siku dengan siku ni, maknanya dia regang. Dan jika beliau sujud, beliau meregangkan kedua pahanya, tidak meletakkan perutnya pada bahagian apa pun dari pahanya. Okay, ini riwayat yang adalah. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan disyariatkan merenggangkan antara kedua paha dalam sujud
dan mengangkat perut dari keduanya dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Ini semua sepakat. Nombor 2, apa benda yang kita nak buat dalam sujud kita setelah daripada kita sujud ni? Yang tadi kita regangkan, apa dia? Disunnahkan bagi orang yang sujud untuk menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Bila kita duduk sujud, kaki kita belakang tu gitu tegak sentuh hujungnya. Tapi disunatkan maknanya tekan sikit sehingga jari jemari kita tu tertolak dan orang panggil terlipat menghadap jadi ke depan. Okey, kita bukan just letak ujung kaki kita, tapi kita tekan biar jari jemari kita terlipat dan menunjuk ke arah depan. Hal ini sebagaimana hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah orang yang paling hafal dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan padanya jika beliau sujud, beliau meletakkan tangannya tanpa merenggangkannya dan tanpa menggenggamkannya, dan baginda menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Baginda menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi Nabi bila sujud, beliau meletakkan tangannya tanpa merenggangkannya dan tanpa menggenggamkan. Tak ada rapat sangat pun tidak, luah sangat pun buka tidak, tak ada kata buka macam tu, buka lebih kurang. Kemudian dia tidak pula genggam, jangan tangan duduk macam tu kepak. Dan baginda menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Jadi jari belakang tu baru duduk macam tu, tekan jari kaki menghadap ke arah kiblat. Adapun jari-jari kedua tangan ketika sujud disunatkan untuk direkatkan, dan menghadap kiblat. Sahih dari Ibnu Umar dalam Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Hafs bin Asim, dia kata termasuk sunnah dalam salat ialah adalah membuka kedua tangan dan merekat-rekatkan jari-jarinya, dan kami menghadapkannya ke arah kiblat. So kalau mengikut riwayat dalam Muwatta Imam Malik ni, termasuk sunnah kata Hafs bin Asim, kita buka kedua tangan dan merekatkan jarinya, dan kami menghadapkannya ke arah kiblat. Itu termasuk sunnah adalah. Jadi kita kata menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Bila kita sujud, jari kita yang tangan pun menghadap kiblat, jari kita yang kaki pun kita tekan biar menghadap kiblat. Itu yang kedua. Nombor 3, disunnahkan membaca zikir-zikir sujud. Disunnahkan untuk membaca zikir-zikir sujud yang lain, yang selain membaca Subhana Rabbiyal A'la. Boleh baca. Doa sujud ni boleh baca. Banyak doa-doa dia. Antaranya ialah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Cuba ulang sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pendek je doa dia. Tapi ini boleh dibaca waktu kita tengah sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kita boleh baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doa, antara doa yang boleh dibaca dalam sujud. Boleh juga dibaca dalam sujud Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Baca sama-sama. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Dan zikir yang ketiga, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ni panjang sikit lah. Panjang pun tidaklah terlalu panjang, tapi bolehlah dia hafal bagi mereka yang nak hafal. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi
khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini doa dalam sujud. Jadi kalau panjang sangat sujud tak tahu baca, boleh bacalah doa ni. Istighfarlah selepas daripada tu sebanyak-banyaknya. Kerana sujud adalah sebaik-baik tempat doa, dan kita miss waktu sujud. Semoga kita tak miss ada perkara yang datang, atau kita tak miss sesuatu yang selepas daripada itu. Baik. Mana? Di memang terawih Subuhun Qudusur. Semua orang terawih ni Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Mawjud, Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Waruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam terawih. Okey. Tapi sebenarnya tak macam juga. Kalau terawih ni ada macam-macam tambahan dia. Subhanallah ma'bud, subhanal mawjud, apa semua. Tapi yang dalam sujud ni, dalam keadaan tidak terawih pun tak apa, biasa-biasa. Yang maksud sujud tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan kita baca begitu. Kemudian kita rasa ada masa lagi, baca lagi. Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Waruh. Ataupun Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Yang ni doa dibaca dalam sujud lah. Ada lagi doa yang boleh dibaca dalam sujud ni. Yang ni pun doa, antara doa yang famous yang Nabi SAW ajar. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Ada 4 rangkap. Allahumma ghfirli dhanbi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah ampunkanlah dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillahu, yang besar dan yang kecil. Minta keampunan dari Allah yang besar dan juga yang kecil. Diqqahu wa jillahu, yang besar dan kecil. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang pertama dan terakhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang terang-terang dan tersembunyi. Jadi dalam hadis ni ada kelebihan bagi orang yang berdoa dengan doa selepas orang berdoa dengan doa yang datang dalam sujud, kerana fadilatnya yang besar. Okey. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Kadang-kadang kita suka baca tu yang pasal dia mudah lah, mudah dihafal dan fadilat dia besar. Yang seterusnya boleh baca juga dalam sujud ni. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika amant wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Boleh baca doa tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keredaan dari kemurkaanmu, dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Allah murka, kita minta berlindung dari kemurkaan Allah dengan rahmat Allah. Minta berlindung dengan Allah daripada azab Allah. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari dirimu. Dari a'udzubika min biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Minta berlindung daripada hukumanmu lah. Berlindung keselamatan dari balasan darimu. La nuhsi wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu dari dirimu.
wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat memujimu dengan pujian seperti engkau puji dirimu sendiri. Ini doa yang keberapa dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la satu, kali lagi subhana rabbiyal a'la panjang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dua. Kalau tiga lagi subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Kalau boleh lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wajhiya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini berdasarkan riwayat yang ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau boleh lagi baca Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Kita baca ni supaya kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat praktikkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jumpa apa yang cuba baca apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. So itu beberapa doa yang ada dalam sujud. Kita boleh baca doa dalam sujud. Baik, kalaulah sebagaimana diketahui yang wajib dalam rukuk adalah membaca subhana rabbiyal azim. Kalau dia tak ingat lah, kau tak ingat ustaz saya baca subhana rabbiyal azim, tu tahu hafal dulu daripada. Jawapan dia wajib baca yang tu. Subhana rabbiyal azim tu boleh baca. Bahkan wajib dia baca sebagai dalam rukuk. Wajib banyak mana? Wajibnya satu kali. Selebihnya adalah sunnah. Jadi bila kita baca subhana rabbil azim, lebih daripada 10 sunnah, lebih kemudian pun dianggap boleh kira sebagai sunnah juga. Pun begitu juga dalam sujud, yang wajib adalah membaca subhana rabbil a'la satu kali. Adapun yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Kita nak zikir kita lama, solat kita pun lama, rukuk kita pun lama, sujud kita pun agaklah okey, boleh adjust. Lama tak lama dia tu, jangan terlalu membosankan dan jangan terlalu cepat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disunnahkan pula memperbanyakkan doa dalam sujud. Yang tadi zikir dalam sujud, kita dah tahu posisi sujud macam mana. Zikir dalam sujudnya macam mana, doa-doa yang dia boleh baca. Kalau kita duduk dalam sujud dah habis dah doa tadi, kita nak baca tambah lagi doa lain, jawapan dia boleh. Kerana doa dalam sujud ni antara doa yang baik. Jadi kita doa mana-mana doa yang kita mampu baca. Kerana sujud adalah keadaan di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, maka disunahkan untuk memperbanyakkan doa padanya. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, dan ada satu sujud. Jika bersungguh-sungguhlah kalian dalam doa, kerana ia lebih baik untuk dimakbulkan oleh kalian. Jadi ini doa hai'ah dia panggil, sifat wuduk kita biar sama dengan sifat yang asal. Kemudian bacaan kita juga tengok kepada bacaan yang ada. Setelah daripada doa-doa yang maksud daripada Nabi, ada lagi beberapa lafaz doa yang boleh kita baca, diamalkan dalam sujud kita nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Dapat dah 3 tu Tiga tu. Cara dia macam mana, doa hak Nabi ajar macam mana, dan doa ketika mana dalam sujud ni yang lebih utama. Kita pula sunnah-sunnah yang ada dalam duduk antara dua sujud. Dua sujud pada sunnah juga. Maknanya hak ni wajib tapi diiringi dengan benda sunat. Jadi sunnah-sunnah dalam doa dalam dua sujud tu macam mana?
Termasuk sunnah orang yang solat menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atasnya sementara kaki kanannya ditegakkan. Dipanggil apa? Duduk at-tawarruk. Kita duduk atas kaki kanan. Duduk atas kaki kiri. Kaki kanan berdiri tegak. Masa kita kata waktu kita duduk tahiyat awal lah. Okey. Itu antara dua sujud macam tu juga. Duduk tahiyat awal pun macam tu juga. Duduk atas kaki kanan, kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata secara marfu'. Mana marfu' ini sahabat-sahabat cerita Nabi sebut. Dia kata apa? Sebagaimana dalam hadis Sabit padanya disebutkan, dan jika beliau duduk antara dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menenggakkan kaki kanannya. Macam tahiyat awal tu lah. Kita duduk tahiyat awal tu kan tangan sebelah kita duduk tegak di belakang. Kemudian yang tak itu tu baru duduk depan. Jadi tegakkan di belakang kita tu kaki kanan. Kaki kiri duduk di bawah tempat duduk kita ni lah. Papan punggung dia jadi dipanggil. Yang seterusnya memanjangkan rukun ni. Kadang-kadang orang dia nak rokok dia cepat je. Cuk macam ayam patuk padi orang kata. Tak boleh. Sunnahnya duduk rokok tu, sujud dan rokok ni dalam keadaan kita tenang. Okey, dan kita boleh memanjangkan bacaan tu. Itu yang sunnahnya. Jangan cepat-cepat nak rokok, cepat-cepat nak bangun, cepat-cepat nak bagi salam. Tak. Kita nak kesempurnaan, jadi kita panjangkan rukun sujud ni. Rukun sujud ni. Dua kita dapat. Yang ketiga, disunnahkan hendak bangkit ke rakaat yang kedua atau keempat untuk duduk sejenak sebelum berdiri. Okey. Yang dipanggil sebagai duduk jilsah al-istirahah, duduk istirahat sekejap. Lepas habis 2 kali rokok, maka duduk dulu. Allahu Akbar sampai duduk betul-betul, barulah Allahu Akbar, naik pula rakaat yang seterusnya. Ini apa yang kita mampu boleh buatlah, menepati sunnah Nabi SAW. Dan amalan untuk duduk sejenak sebelum berdiri ini valid, sahih daripada Nabi SAW dalam beberapa hadis. Antaranya kita baca hadis ni. Hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, ia melihat Nabi SAW salat. Tatkala baginda salat pada rakaat yang ganjil, baginda tidak bangkit melainkan duduk terlebih dahulu. Malik Al-Huwairis pula yang meriwayatkan hadis berkata, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Ini sahabat-sahabat Nabi. So dia nak mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dinyatakan bagus sangatnya oleh Ibnu Bas. Dalam hadis itu Ahmad bin Humaid menceritakan kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang jilsah istirahah. Bersamanya ada 10 orang sahabat dan mereka mengantarkannya. Sehingga ini semakin menguatkan ke sunnahannya. Dalam Syarah Al-Kabir dia berkata, ia hadis yang sahih, maka hendaknya diamalkan. Yang ni tak boleh sampai macam tu kan. Kita terikat juga dalam perkara-perkara agama, perintah agama. Yang kita tak mampu tu mungkin kekurangan pada kita lah. Bukan kekurangan pada Al-Quran yang dibawa tu. Jadi dalam istilah Quran semuanya betul, sahih.
Bila cuma orang tanya kalau dia salah macam mana. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa apabila dia nak duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud dia nak. Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Okey. Dari Malik bin Huwairith tadi ni. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tatkala balik pada rakaat ganjil, yakni satu atau dua. Satu ataupun dua jilsah istirahah ni yang ada pada rakaat yang ganjil lah. Satu atau dua pula dah. Satu atau tiga, satu atau dua. Dua genap. Satu kan kita tak ada tahiyat awal. Tiga juga tak ada tahiyat akhir. Jadi apa yang termasuk sunnah ialah walaupun tak ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, rakaat yang ganjil tu kita duduk sebentar sebelum kita bangkit. Sebelum kita bangkit naik. Tatkala baginda pada rakaat ganjil, beliau yakni Nabi tidak bangkit melainkan duduk terlebih dahulu. Malik bin Huwairith pula yang meriwayatkan hadis, inilah yang kata salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Okay. Dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dinyatakan bagus sanadnya oleh bin Baz. Ini sunah hadis lah. Dalam hadis itu Abu Humaid menceritakan kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang jalsah istirahah. Istirahah ni maknanya rehat lah. Bangkit daripada rokok, nak naik rakaat yang seterusnya tu, di istirahat sekejap. Mana duduk dalam sekitar 1-2 saat, lepas tu naik balik. Bukan, kalau kita bangun daripada sujud tu, ada orang bangun terus naik. Dia tak duduk dulu. Ni daripada rokok, duduk, kemudian bangkit. Dia panggil jilsah istirahah. Kenapa ada ni? Ustaz, orang tu ada orang buat, ada orang tak buat. Kita sebut berdasarkan riwayat ini, riwayat Malik bin Huwairith ni, dia kata tatkala dia tengok Nabi sembahyang, Nabi akan waktu rakaat ganjil tak akan bangkit melainkan daripada sujud tu ada duduk dulu. Sujud, duduk, naik. Bukan kata sujud tu naik terus. Tak, ada julus, duduk. Duduk itulah dinamakan sebagai duduk jilsah istirahah. Nampak? Jadi dalam riwayat yang lain Abu Humaid menceritakan kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat tu pun cerita sebab salat Nabi pun dalam tu dia ada sebut. Okey? Bukan draw. Dalam itu pun dia sebut jilsah istirahah ni. Dalam apa? Dalam riwayat yang kedua. Dan bersamanya ada 10 para sahabat dan mereka membenarkannya dan mengiyakannya. Mengiyakan bahawa memang ada duduk istirahah ni. Sehingga ini semakin menguatkan kesunahannya. Dalam syarah Kabir dikatakan ia hadis yang sahih maka hendaknya diamalkan. Perkataannya dan tatkala pada rakaat ganjil dalam salat, maksudnya rakaat pertama dan ketiga, maksud tidak bangkit adalah ke rakaat kedua atau keempat, melainkan beliau duduk terlebih dahulu. Nabi duduk dulu. Bangkit daripada rokok, sujud rakaat ke pertama, nak berdiri kan? Nak duduk dulu, lepas tu baru berdiri. Sama juga waktu kita rakaat ketiga. Rakaat ketiga pun lagu tu juga. Kita bangkit, tak ada tasyahud dah. Kita duduk sekejap, kemudian baru kita berdiri.
Jadi jilsah istirahah ni diperselisihkan tentang kesunahannya, tetapi yang benar adalah ia sunnah secara mutlak berdasarkan hadis Malik dan Abu Humaid tadi. Ada orang kata Nabi duduk ni sebab bukan sunat, Nabi duduk ni sebab Nabi tak cekak. Tahu tak cekak? Tak kuat. Nabi lemah. Tua dah masa tu. Jadi untuk bangun terus daripada sujud bangun tu tak mampu. Jadi Nabi duduk dulu sekejap, kemudian baru dia bangun. Alasannya sebab apa tu, Nabi tua, Nabi sakit. Sebab tu. Kalau dah pindah zaman Nabi sihat, Nabi tak duduk pun. So ada yang kata macam tu. Jadi dia kata pendapat yang benar secara mutlak ni hadis ni. Kalau dah Nabi buat begitu, tanpa disebut kenapa Nabi buat, kita fahamlah bahawa ia termasuk dalam sunnah yang boleh diamalkan. Dan walaupun ada perselisihan, kita masih boleh amalkannya kerana itu adalah perkara yang sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Di antara yang menguatkan pendapat sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak ni maknanya tak kira lah dia tua ke, dia muda ke, memang sunnah duduk ni istirahat. Dia kata, ada orang kata Nabi ni sebab dia tua, kalau dia tak tua dia tak duduk sekejap. Jadi pandangan yang kata sunnah ni bukan sebab tua, bukan sebab usia, bukan sebab lain, melainkan sunnah secara mutlak memang Nabi buat benda tu. Orang yang kata begini ialah Al-Imam Nawawi, Imam Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, Al-Albani rahimahumullah, dan juga Lajnah Daimah. Lajnah Daimah. Pun kalau dia tak duduk, kita kata tak ada masalah, bukanlah rukun benda ni. Cuma kalau nak kesempurnaan, bila kita kaji, maka sebahagiannya menyebut riwayat Nabi macam ni. So kita pun amalkanlah. Mudah-mudahan dia menjadi satu ikutan secara mutlak kepada orang lain selepas daripada kita, dan kita dapat pahala. Jadi Imam Nawawi nama besar, Lajnah Daimah juga ni, mereka berpandangan duduk istirahat ni mutlak secara sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak. Bila-bila ia boleh buat. Tak kira muda, tak kira tua. Dan An-Nawawi rahimahullah berkata, inilah pendapat yang benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih padanya. Setelah diteliti, Nabi An-Nawawi kata, dia kata inilah pendapat yang benar, bahawa duduk istirahat ni sunat secara mutlak, tak perlu tua. Muda pun dah boleh dah duduk istirahat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun sunnah dalam tasyahud. Sunnah dalam tasyahud ni kena bincang kritikal sikitlah. Sebabnya sunnah dalam bab tasyahud ni pertama perkataan ke cara duduk tu, menjari, dan lebih utama lagi bacaan dia tu mesti dijaga betul-betul. Sebab Nabi SAW menunjukkan bacaan dalam tasyahud akhir ni ataupun dalam tasyahud ni, Nabi ajar sahabat, Ibnu Mas'ud kata seperti mana Nabi ajar surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan jelas penekanan dalam bab ni, bab agama. Okey. Mana dah ni? Tasyahud ni. Jadi ini menunjukkan Nabi ajar sama seperti nama baca Fatihah, dan ini menunjukkan pentingnya tasyahud dalam solat. Jadi untuk perkara ni, saya ingat kita akan baca bab tasyahud ni secara sendiri pada minggu hadapan. InsyaAllah kita baca pada minggu hadapan. Dan saya nak berpesan kepada semua para jemaah sekalian agar dalam waktu-waktu kritikal yang macam ni, terutamanya waktu-waktu Allah Ta'ala nak pilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin untuk kita, sama ada di peringkat negeri lah. Paling ni sekarang ni musim pilihan raya. Jadi saya bukan nak sebut mana-mana parti, sebaliknya kita sebagai orang beriman kena banyak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar Allah bagi kepada kita, rezekikan kepada kita pemimpin yang benar dan yang jujur dalam memimpin, dan membawa kita semua rakyat yang dipimpin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala redha. So kita kena banyakkan doa. Dalam bila? Dalam sujud kita lala ni lah. Masa ni nak praktiknya. Dalam sujud. Kita kata ada sujud ni, sujud yang lama, sujud baca doa Nabi ajar, dan juga sujud boleh baca doa-doanya kita sendiri. Dan solat tu adalah sujud. Solat tu sendiri adalah doa. Tu antara benda yang patut kita doa selain daripada kita doa kesejahteraan pada negara kita, biar dia selamat daripada anasir-anasir jahat, anasir-anasir karut yang nak berusaha merosakkan umat Islam. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lantik orang yang baik dan Allah Taala pilih orang-orang yang terbaik untuk memimpin kita semua di Malaysia ini, terutamanya di peringkat-peringkat negeri yang mana semua orang sibuk masa ni. Biarlah orang sibuk berkempen di jalanan, kita orang yang belajar sunnah ni, kita sibuk berdoa kepada Allah. Orang kata tak turun buat bergantung bendera. Memang kita tak gantung bendera, tapi kita menadah tangan untuk berdoa. Antara dua perkara tersebut, mana yang lebih utama di sisi Allah? Yang boleh mengubah ataupun yang boleh mendatangkan bantuan dari Allah adalah doa kita. So doalah dalam sujud banyak-banyak. Apa yang kita mampu untuk doa. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan negara kita, kepimpinan yang ada pada kita, sehingga dapat kita mengamalkan Islam seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana saya sebut, muslimin dan muslimat, kita berhenti setakat ni. Okey. So hari ni 1 hari bulan Ogos hari ni. Alangkah cepatnya masa untuk kita nak baca apa yang kita dapat scan ni. Temu biarlah sikit-sikit tapi berhasil. Saya pesan kepada diri saya, semua yang mendengar, kita ikhtiarkan rokok kita agak lama sikit dengan zikir-zikir dia, dan sujud kita juga lama sikit dengan zikir-zikir dia. Mudah-mudahan dia menjadi doa mustajab bagi kita. Insya-Allah doalah dalam sujud. Semoga Allah Ta'ala jaga umat Islam di negara kita ni, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para pemimpin untuk memandu umat ini ke jalan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dunia dan juga akhirat. Baik, insya-Allah kita berhenti setakat tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.